Assalamualaikum dan hai semua. Dalam video kali ini saya nak sharekan satu info berkaitan kucing, iaitu cat scooting ataupun dalam bahasa Melayunya kita panggil kucing yang menyeret punggung ke lantai ataupun kapet. Check it out. Okay guys, dalam video kali ini saya nak sharekan 4 sebab ataupun 4 benda yang buatkan kucing membuat ada tabiat cat scooting ataupun dia suka menyeret dia punya bontot dekat lantai. Okay, sebelum tu untuk orang yang first time join channel ni ataupun untuk orang yang first time tengok video ni, jangan lupa tekan button subscribe dan tekan button loceng dekat tepi tu untuk dapatkan latest update kita orang punya video next video nanti. Okay guys, cat scooting, siapa pernah dengar apa perkataan cat scooting ni ataupun tabiat kucing yang menyeret dia punya bontot bahagian punggung dia dekat lantai ataupun dekat kapet kawasan rumah, sama ada selepas dia membuang ataupun sebelum dia membuang. Okay, untuk korang yang pernah experience benda ni dengan kucing korang dekat rumah, boleh share komen dekat bahagian bawah. Kita boleh share info macam mana korang handle situation ni and macam mana apa yang jadi pada kucing tu. Okay, nombor satu, yang pertama, dia buat tabiat ni sebab ada cacing. Okay, cacing ataupun ada parasite dalam dia punya badan. Okay, antara sebab yang paling common sekali cacing. Okay, cacing ni dia ada banyak jenis, tapi yang paling common ataupun yang paling biasa is tapeworm. Okay, cacing ni dia ada dekat bahagian punggung kucing. Sebab tu bila kucing yang dijangkiti cacing, korang akan nampak dia akan nampak macam tak berapa selesa bila dia membuang. Okay, so lepas tu bila dia settle membuang, dia akan rasa macam benda tu masih belum settle, masih tak habis lagi. So dia akan buat cat scooting. Dia seretkan dia punya punggung tu untuk untuk buangkan gatal tu ataupun dia rasa tak selesa. Okay, sebab cacing ni bila dia ada dekat bahagian punggung tu, dia akan rasa gatal. Okay, sebab tu kalau untuk cacing ni, korang yang owner kucing perlu jaga dia punya jadual ubat cacing kucing. Okay, make sure kucing korang semua diberi ubat cacing. Okay, untuk elakkan cacing bertumbuh ataupun cacing membiak dekat dalam badan kucing. Okay, itu poin yang pertama, which is poin yang pertama tadi adalah cacing. So cat scooting ni yang pertama disebabkan oleh cacing. Okay, untuk poin yang kedua adalah disebabkan alahan ataupun alergi pada kucing. Okay, alahan ni maksud dia mungkin ada alahan pada bahagian punggung dia, bahagian belakang punggung kucing tu. Okay, alahan ni yang menyebabkan dia rasa tak selesa, and itu yang membuatkan dia ada tabiat cat scooting, which is dia seret dia punya punggung dekat bahagian lantai ataupun dekat bahagian kapet di rumah. Okay, lagi satu, dia punya alahan ni adalah sebab kutu ataupun dust mites. Okay, kutu dia akan rasa gatal juga, semua sama. Okay, cacing, kutu akan membuatkan dia punya kulit tu rasa gatal and rasa tak selesa. Okay, and sebab bila ada alergi ni, sebab bila dia ada alahan, kulit dia akan jadi gatal ataupun kadang-kadang dia akan jadi macam kemerah-merahan. Okay, bila dah merah tu dia rasa tak selesa. Sebab tu ada beberapa kucing yang bila dia rasa tak selesa macam ni, dia akan seret dia punya punggung tu dekat lantai. Okay, untuk hilangkan rasa gatal tu. Okay, untuk poin yang ketiga, which is kelenjar punggung ataupun dalam bahasa Inggerisnya anal gland. Okay, benda ni adalah kelenjar yang selalunya keluar apabila kucing nak tanda dia punya kawasan. Okay, untuk kucing yang jenis teritorial, kucing yang dominan, dia akan ada buat benda ni, dia akan releasekan liquid ni untuk marking dia punya kawasan, untuk tanda dia punya kawasan-kawasan dia, which is bila dia dah tanda tu, dia tak nak kucing lain masuk ke kawasan dia. Okay, benda ni dia dalam bentuk macam cecair.
So dia ada macam satu bau yang tak berapa sedap sangat dia punya bau dia. Okay, benda ni dia akan keluar macam tu. Bila dia keluar benda ni pun sama juga. Liquid ni akan membuatkan dia rasa tak selesa and dia rasa gatal dekat bahagian punggung. Selalunya memang pada bahagian punggung lah, sebab liquid tu akan keluar dekat bahagian situ. So bila sebab keluar macam tu lah, kadang-kadang ada beberapa jenis kucing yang akan keluarkan tabiat cat scooting ni. So dia akan seret lah dia punya punggung tu sampai dia rasa dia selesa. Dia akan seret dia punya punggung. Okay. Yang keempat, poin yang keempat adalah najis. Bila kucing berak, najis tu melekat dekat bahagian punggung ataupun bulu dekat bahagian punggung. Okay. Benda ni selalunya terjadi pada kucing berbulu panjang. Contohnya macam Persian, Maine Coon, okay? Kucing-kucing yang berbulu panjang. Okay. Especially kucing yang kita tak pernah trim dia punya bahagian bontot, yang kita tak potong. Okay. Selalunya bila dia jadi macam tu, dia akan rasa sangat tak selesa. Okay. Sebab tu bila dah tak selesa tu, akan ada kucing yang keluarkan tabiat cat scooting ni. So dia akan seret lah sampai dia rasa dia punya punggung tu bersih. Dia akan seret dekat bahagian kapet untuk hilangkan rasa tak selesa tu. Ataupun dia nak buangkan, kalau dia rasa macam masih ada sisa-sisa buangan tu yang melekat dekat dia punya bulu tu, dia akan seret sampai dia rasa dia bersih. Okay. So untuk elakkan benda ni jadi, untuk korang yang ada kucing bulu panjang, korang boleh trim dia punya ataupun boleh potong dia punya bulu bahagian punggung tu. Okay, sama ada sebulan sekali ataupun 2-3 minggu sekali, bergantung tengok kepada panjang mana bulu yang tumbuh dekat bahagian punggung tu. Okay. So bila kita dah trim, kita shave, jadi dia akan lebih mudah untuk membuang. So bila dia membuang tu, dia punya kotor-kotoran tu semua tak melekat pada bahagian bulu. So ini yang boleh membantu untuk elakkan kucing mengeluarkan tabiat cat scooting. Okay, untuk diseret bontot dekat bahagian dekat lantai ataupun dekat kapet bahagian rumah. Okay. So untuk korang yang, untuk kucing yang, untuk owner yang ada kucing yang mempunyai tabiat cat scooting ni, apa yang korang boleh buat? Okay, yang perkara paling penting yang korang perlu buat is bawa kucing tu pergi klinik. Okay, bawa pergi vet. Untuk vet periksa, tengok dia punya keadaan tu macam mana. Okay, selalunya kalau bawa pergi vet, kalau kes cacing, dia akan bagi ubat cacing. Okay, untuk masalah anal gland tadi, yang tu vet selalunya akan tengok apa dia punya root cause dia, apa yang penyebab dia. Okay, selalunya kalau tu nanti vet akan bagi ubat lah. Okay, yang tu terpulang dengan doktor macam mana dia nak buat treatment. Okay, so as owner, okay, untuk korang yang ada kucing yang ada tabiat cat scooting ni, okay, make sure korang jaga kucing betul-betul. And kalau nampak dia punya tabiat tu dah macam kronik sangat, setiap kali lepas membuang terus scooting, setiap kali lepas pergi toilet membuang terus seret dia punya bontot dekat kapet ataupun dekat lantai, okay, yang tu better bawa cepat-cepat pergi vet. Okay, itu saja yang saya nak share untuk hari ini, untuk video kali ini. Okay, 4 poin yang saya share tadi, which is yang pertama sebab cacing, yang kedua sebab yang kedua sebab alahan ataupun allergies, yang ketiga sebab anal gland ataupun liquid cecair yang keluar daripada punggung kucing, okay, untuk tanda dia punya kawasan, and yang keempat sebab bulu pada bahagian punggung kucing. Okay, jangan lupa tahu, untuk korang yang ada masalah, yang pernah experience masalah ni dengan kucing korang, komen dekat bahagian bawah. So kita boleh share, and kita akan bagi feedback. So kita akan share dengan semua orang macam mana korang handle situation ni and apa yang jadi pada kucing korang. Jangan lupa untuk subscribe channel ni. Okay, support kita orang. Thank you. Bye.